Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم قال الله تعالى في كتاب العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yang demikian mahasiswa, pelajar, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita. Hari ini kita dah masuk puasa yang ke-21. Yang mana kalau dah masuk 20 ni, kita dah berada di 10 malam yang terakhir yang mana Nabi menyebut antara perkara yang perlu kita kejar adalah malam Al-Qadar. Yang mana malam Al-Qadar ni Nabi menyebut dalam hadisnya antara lainnya di 10 malam yang terakhir. Dan malam yang terakhir itu adalah malam yang ganjil. Malam 21, 23, 25, 27, 29. Dan walaupun begitu, mungkin malam-malam genap pun boleh jadi. Jadi macam mana kita nak dapatkan malam Al-Qadar ni? Salah satunya iaitulah kita pastikan solat maghrib berjemaah, isyak berjemaah, buat tarawih, baca Quran setiap malam, sedekah infak walaupun RM1 setiap malam, dan juga kita mengaji baca Quran, kita belajar dan sebagainya, maka kita pasti akan dapat malam Al-Qadar. Baik, untuk perbincangan kita pada petang ini, kita akan masuk tamadun Islam dan tamadun Asia. Ini topik perbincangan kita pada hari inilah. Yang mana kita akan tengok apakah yang kita cuba bincangkan pada hari ini. Pertama kita akan tengok intro bagi pengenalan, apakah yang dimaksudkan dengan konsep tamadun Islam, pandangan semesta tentang tamadun Islam, sumber tamadun Islam, asas, kelahiran, perkembangan dan kemerosotan, dan prinsip tamadun Islam, ciri keistimewaan, pencapaian dan sumbangan, dan juga jihad di dalam Islam. Ini antara beberapa perkara yang kita cuba tengok pada tengah hari inilah, pada petang ini ya. Kita tengok pada petang ini. Alright. Okay, kalau kita tengok sebagai intro, tamadun Islam ni salah satu tamadun yang masih wujud. Dan boleh sebut tamadun Islam, tamadun ini sebenarnya berasal maknanya bukan hanya sekadar bermula daripada Mekah, tetapi lebih awal daripada dia, iaitu bermula daripada syurga lah. Maksudnya apa yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala, yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Sebab apabila disebut tamadun ni, dia ada karakter, ciri dan sifat tertentu dan ia bergerak dalam wadah keagamaan, maknanya kepercayaan, keyakinan kepada Allah Ta'ala lah. Kepercayaan, keyakinan kepada Allah Ta'ala. Okay. Dan Nabi SAW telah berjuang menyebarkan Islam selama 23 tahun. Dan perkataan Islam merupakan istilah yang diberikan oleh Allah Ta'ala sebagaimana yang diwahyukan kepada Nabi SAW dalam surah Al-Ma'idah ayat 3, yang mana Allah Ta'ala menyebut Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagiku agamaku. Maknanya Allah Ta'ala telah sempurnakan nikmat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, bagi kamu agama yang diredai. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku redha Islam itu adalah sebagai cara hidup, maknanya sistem kepercayaan. Surah Al-Maidah boleh dirujuk. Dan kalau kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan Islam itu, Islam ini maknanya ketundukan, kepatuhan, penyerahan diri, sejahtera. Itu makna Islam. Dan kalau kita tengok dari segi istilah pula, ia adalah kepatuhan, ketundukan, ketaatan, penyerahan diri dengan penuh keikhlasan.
tanpa ragu terhadap Allah dalam seluruh aspek kehidupan yang merangkumi jasmani dan rohani serta akal dan perasaan meliputi akidah, syariah dan juga akhlak. Itulah makna dari aspek kita nak memahami Islam. Maknanya sebab Islam ni dia terangkum dalam package, full package. Dia tak boleh ambil sekerat-sekerat. Dia kata di Islam tapi tak semayang. Dia kata Islam tapi tak puasa. Tak boleh lah. Dia mesti Islam dalam arti kata mengambil keseluruhan sistem kehidupan yang telah pun diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Alright. Dan jelas tamadun Islam merupakan tamadun yang berasaskan petunjuk agama yang datang daripada Allah. Maknanya Islam ni bersifat Rabbani. Bersifat daripada Allah Ta'ala. Bukan daripada Nabi sendiri, tetapi Allah yang menentukan apakah yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala, sama ada dalam aspek kepercayaan, dalam aspek macam mana nak beribadat dan berkarakter ataupun nak bersifat. Maka perlu ada kepada kita lah tiga perkara ini, akidah, syariah dan juga akhlak. Okay. Kalau kita tengok konsep yang kita nak memahami dengan lebih jelas tamadun Islam ini, tamadun Islam ini dibina di atas kerangka agama Islam. Apabila disebut tamadun Islam, maka sudah pastilah Islam sebagai dia punya acuan. Islam sebagai sistem. Islam sebagai pegangan dia. Asasnya. Basic dia. Dia tak boleh tamadun Islam tapi tiru barat. Tamadun Islam tapi tiru daripada orang lain, daripada Islam. Maka tak betul lah. Dia mesti mengambil Islam sebagai cara hidup. Cara makan, cara mentadbir negara, berkahwin, cara untuk melakukan apa sajalah dalam kehidupan mesti rujuk Islam. Mesti Islam sebagai as a leader, Islam yang memimpin. J.K. Filman mengatakan tamadun ialah kepandaian masyarakat mengeksploitasi material. Maknanya bagaimana tamadun ini kita olah material yang ada. Contoh buat baju. Baju daripada apa? Daripada pokok kapas. Menghasilkan benang buat baju. Maknanya material yang ada. Apa dia? Pokok kapas, kayu, orang buat perabot, kan, kayu meranti, orang buat kapal, selam daripada besi, daripada aluminium, daripada semualah digunakan. Macam mana kita exploit, kita gunakan material yang ada. Oswald Spengler mengatakan tamadun barat lebih mementingkan kebendaan kerana ia bawa kemajuan. Jadi barat tengok kalau tamadun ni mesti nampak benda. Result ni. Itu tamadun barat lah. Kan? Sedangkan kita kata terdapat banyak istilah yang digunakan oleh sarjana Arab untuk menerangkan makna tamadun itu sendiri. Antaranya dengan pengertian saqafah, dengan maksud umran, dengan maksud hadara, dengan maksud madaniyah, dengan maksud tamadun. Banyak lagi lah istilah-istilah yang kita dah sebut istilah ini pada minggu yang sudah lah. Maknanya konsep tamadun Islam ini merangkumi aspek material dan spiritual. Dua-dua ini dia mesti seimbangan antara dua-dua ini. Dan kalau kita tengok lagi apa yang dibawa oleh tamadun barat ini hanya mementingkan aspek benda, sedangkan Islam dibina dalam aspek agama. Dan kalau kita tengok sedikit sarjana seperti contohnya Syed Qutb. Next. Syed Qutb mengatakan segala bentuk kemajuan yang dihasilkan oleh sekumpulan masyarakat. Maknanya kemajuan itu dihasilkan oleh sekumpulan masyarakat yang berteraskan syariat Allah. Maknanya masyarakat tadi dia jadikan syariat Allah sebagai dasar dia dan nilai akhlak Islam. Inilah tamadun. Maknanya saya kata benda yang dihasilkan tapi berdasarkan syariat. Kalau kita hasilkan satu yang hebat tetapi tidak berlandaskan syariat, maka tidak bertamadun. Ada orang sebut dengan sugar book. Kan, sugar book.
tak bertamadun lah. Walaupun canggih teknologi sebagainya diguna, call girl dan sebagainya, maka dia tidak bertamadun sebab melanggar syariat Islam. Dan mesti bertepatan dengan syariat, akhlak. Dalam arti kata ini, maknanya mengikut budaya yang tidak bertentangan dengan norma yang telah ditentukan oleh Al-Quran dan Sunnah. Dan begitu juga saya Hawa mengatakan, segala kemajuan yang tegak atas kebudayaan Islam. Contoh budaya Islam, Islam membudayakan syiarnya mesti datang ke masjid lelaki, berjemaah. Itu syiar. Maka itu salah satu nilai tamadun. Islam meletakkan mesti menutup aurat, pakai tudung. Maka jadi budaya. Setiap orang Islam, perempuan, dia memakai tudung. Maka itu budaya Islam. Itulah tamadun. Contohnya dalam aspek makan. Makan jangan kita membazir dan jadi budaya. Makan sekadar saja. Maka itu pun mampu kita kata mendatangkan nilai tamadun. Sebab apa? Tidak bercanggah dengan syariat. Bahkan diteli pula kena ikut syariat. Begitu juga dengan Syed Muhammad Atas. Keadaan kehidupan masyarakat yang telah mencapai kehalusan budi dan tata susila dan budaya yang luhur. Maknanya inilah nilai tamadun. Maknanya bagaimana tamadun tadi telah mencapai satu kehalusan tata susila berkaitan dengan benda boleh tak boleh. Berkaitan dengan aspek akhlak. Tata susila ni karakter, good karakter. Kan? Dan kebudayaan yang luhur. Macam mana berbudaya yang terbaik. Kalau orang Melayu terkenal sopan santun. Ringan tangan, bantu-membantu. Ini sifat yang perlu ada pada kita lah. Maka dia akan membentuk nilai tamadun. Ada tak dalam masyarakat kita yang mana mungkin pendidikannya tinggi, tetapi dalam aspek tata susilanya, budayanya, dia punya bahasanya terlalu rendah. Ada banyak. Sebab apa? Sebab dia tak nampak nilai yang terdapat di dalam pertuturan, aktivitinya, karakternya. Dia nilai hanya pada mungkin dalam aspek yang lain. Cuma dalam konteks ini kita sebut masyarakat yang bertamadun itu telah mencapai tata susila yang terbaik. Kan? Macam mana tata susila terbaik ni? Jumpa orang bagi salam, Assalamualaikum Ustaz. Mana bagi salam lah. Ataupun kita berjanji kita menepati, kita berhutang, kita tulis. Ini perkara-perkara yang mana perlu untuk kita perlihat. Tata susila. Alright. Jadi banyak tak dalam hal kita bermasyarakat ni yang tidak bertata susila banyak. Maka perlu kita gabung jalinkan begitu. Alright, next. Seterusnya. Pandangan semesta tentang tamadun Islam. Yang mana berasaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Apa dia Al-Quran? Kalamullah. Perkataan Allah. Kata-kata Allah. Itu Al-Quran. Al-Quran bukan makhluk yang bersifat qadim. Ini bersifat kekal. Dia kata-kata Allah. Yang sebenar-benar di Lauhul Mahfuz. Dan di dalam pandangan semesta tamadun Islam ini, kita ada 3 konsep yang menjelaskan secara langsung konsep iman, konsep kekuasaan dan juga konsep kemanusiaan. Ini 3 konsep yang kita cuba lihat pada petang ini. Next, konsep keimanan. Yang mana Allah Ta'ala menyebut dalam surah At-Taubah ayat 124, 126 Allah Ta'ala menyebut, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
Allah Ta'ala menyebut dalam ayat ni apa dia? Waman a'rada an zikri. Dan barang siapa yang berpaling daripada ingatanku, an zikri, daripada peringatan Allah. Dia berpaling dari peringatan Allah. Apa di peringatan Allah? Al-Quran. Apa di peringatan Allah? Al-ulama yang telah menjelaskan. Apa di peringatan Allah? Para mufti yang telah menjelaskan apa yang telah diputuskan. Maknanya an zikri, maknanya apa-apa yang menyebabkan peringatan Allah kepada kita. Apa lagi yang peringatan Allah Ta'ala? Peringatan tentang musibah, ujian. Itu semua peringatan Allah. Allah Ta'ala nak ingatkan kita lah datangnya ujian. COVID-19 ni. Ini peringatan Allah agar manusia kembali kepada Allah. Dan وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Maksudnya siapa yang berpaling daripada peringatan dan petunjuk Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dah datangkan Quran, dia tak baca Quran. Allah Ta'ala datangkan Quran tetapi tidak mengamalkan Quran. Tidak menjadikan Quran sebagai rujukan dia. Dia rujuk akal dia semata-mata. Maknanya tak dapatlah petunjuk. Maknanya dia berpaling daripada peringatan dan juga hidayah. Dua tu Maka Allah Ta'ala kata, fa innalahu ma'isyatan dangka. Yang mana baginya adalah kehidupan yang sempit. Susah. Hidupnya susah. Mungkin nampak senang. Tetapi hatinya dalam keluh kesah. Derita. Sengsara. Ini yang berlaku. Kita tengok orang yang melawan Allah Ta'ala. Yang tak ikut syariah Islam. Yang mendedahkan aurat. Contoh kan. Yang tidak mengikut apa yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Kita nampak mereka ini tenang. Tetapi bagi mereka, kehidupan mereka sempit. Susah. Ni ayat Quran Dia bukan ustaz kata bukan hadis Ni ayat Quran. Baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti orang ini yang tidak menerima peringatan ini, yang tidak mengambil Islam sebagai cara hidup ini, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Lalu mereka ini akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Tak nampak meraba-raba di padang mahsyar. Maka dibangkitkan dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Maka ketika mana Allah Ta'ala bangkitkan dia dalam hari pada mahsyar nanti dalam keadaan dia buta, maka dia tanya, lima hasyartani a'ma. Kenapa kami dibangkitkan dalam keadaan buta ya Allah? Macam tu Wa qad kuntu basira. Sedangkan kami dulu celik, nampak, boleh melihat, boleh perhati. Kenapa sekarang ni kami tak nampak apa-apa ni buta? Kenapa ya Allah? Inilah persoalannya sebab dia tidak mengambil peringatan. Orang bagi nasihat dia buat tak tahu je. Contoh. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Maka Allah Ta'ala berkata, demikianlah ketika mana kami berikan kepada kamu ayatuna, ayat-ayat kami, tanda-tanda kebesaran kami, peringatan daripada kami. Mana Allah Ta'ala dah bagi peringatan. Allah Ta'ala dah bagi signal tertentu. Tetapi panasitaha, tetapi kamu telah melupakan, buat dono, buat tak tahu je, tak ambil concern, tak ambil peduli. Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka pada hari ini pun kami buat dono, buat tak tahu dengan kamu. Ini ayat yang menunjukkan kepada kita bahawa perlu untuk kita menerima apa yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita. Kalau Allah Ta'ala suruh semayang, semayang lah. Allah Ta'ala suruh puasa, puasa lah. Allah Ta'ala suruh menepati janji lah. Maknanya supaya apa? Supaya kita tidak dibangkitkan dalam keadaan buta. Ini konsep keimanan. Persoalannya, adakah kita percaya? Percaya Ustaz? Mati dulu lah. Mati dulu, barulah kita akan percaya. Sebab itulah konsep keimanan, maksudnya kat sini, percaya dan meyakini hati akan kewujudan Allah dan Allah memiliki sifat keagungan dan kesempurnaan. Ini perlu faham. Allah ada sifat kamal, sempurna, wal jamal, agung, sifat yang agung.
Kita ni terlalu banyak kotoran jiwa, hati nurani kita kotor. Banyak ingat pada dunia kan. Hubbud dunia. Cinta kepada dunia. Wa karahiyatul maut. Benci kepada mati. Jadi kita kena upgrade lah diri kita ini. Jangan sampai kita ini melebihkan dunia daripada akhirat. Ini kena faham. Dan apakah yang dimaksudkan dengan iman? Ikrar bil lisan. Mana ikrar? Kita membenarkan dengan lisan. Tasdik bil qalbi. Membenarkan dengan hati kita. Tasdik bil qalbi. Wal amal bil jawarih. Dan kita beramal dengan anggota badan. Maknanya dia kena ada kita kata pengakuan. Hari ni istilahnya dipanggil apa? Sumpah. Sumpah. Aku janji lah, aku janji. Kan aku janji. Dan dibuktikan dengan perbuatan. Mulut kita cakap, hati kita membenarkan, maka kita akan implementation dalam bentuk perbuatan. Maknanya untuk kita mentaati sama ada kita menurut perintah dan menjadi larangan ataupun sebaliknya. Maka inilah perlu kita jadikan dalam masyarakat kita. Masyarakat kita. Alright, next. Itu konsep keimanan. Kedua, konsep kekuasaan. Dalam tahun Islam ada konsep iman, percaya. Maknanya kita kena percaya hanya Allah saja yang yang kita yakini. Yang kedua, konsep kekuasaan. Yang mana Allah menyebut Allah sebagai pencipta, pemilik dan penguasa alam dan segala isinya. Ini Allah Ta'ala sebut. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin summa istawa 'alal 'arsy. Dalam surah Sajdah ayat 4. Allah lah yang mencipta. Khalaqa. Perkataan khalaqa ni Allah Ta'ala cipta. Daripada tak ada kejadian kepada ada lah khalaqa. Kalau ja'ala dia berlaku evolusi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum. Ja'ala lah. Ya. Ja'ala ni daripada manusia bertukar. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Jadilah mereka ini macam gajah-gajah tadi apabila kena burung ababil, batu burung ababil, jadilah seperti daun yang dimakan ulat. Konsep bom. Jadi perkataan khalaqa daripada zero kepada ada. Manusia dia bukan khalaqa. Manusia bukan khalaqa. Khalaqa ni mencipta. Contohnya, Ustaz, saya cipta komputer. Tak, kita hanya mengevolusikan daripada bahan-bahan yang ada, dengan plastiknya, dengan apanya kita ambil bahan yang telah ada. Kan? Bahan yang telah ada, kita bukan Allah. Janganlah kita hanya mengevolusi, mengubah, mereka cipta. Macam tu. Allah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala yang berada di antara keduanya. Surah As-Sajdah. Jadi ini kena faham. Jadi konsep kekuasaan supaya kita meyakini bahawa Allah telah menciptakan tadi ni. Dan sewajarnya manusia tunduk dan patuh kepada Allah. Disebabkan manusia ini Allah Ta'ala ciptakan, Allah Ta'ala tak minta bayaran untuk kita bernafas, maka sepatutnya kita mestilah beribadat kepada Allah Ta'ala. Dan manusia hanya sekadar khalifah, pemegang amanah dan tiada kuasa mutlak. Memang pun berapa lama je kita memerintah. Mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Tapi apabila lama sangat memerintah, kita akan rasa ada sifat. Sifat bangga, riak, takbur. Sebab tu kalau kita tengok Abu Bakar memerintah 2 tahun. Umar 10 tahun. Osman 12 tahun. Sayyidina Ali 5 tahun. Kalau kita lebih lagi memerintah daripada tu, contohnya kita tengok Muammar Gaddafi 42 tahun lebih kurang. Habis. Dijatuhkan, digulingkan. Kan? Jadi ada satu tempoh yang tertentu lah. Jadi kekuasaan ni dia milik Allah Ta'ala, bukan milik kita. Jadi kita tak ada kuasa, melainkan kita terhad. Maksudnya bukan kuasa mutlak.
Dan kegagalan manusia mentadbir urus dengan baik akan membawa kepada kebinasaan. Allah tidak menyukai orang yang zalim. Sebagaimana surah Ali Imran ayat 57. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka Allah akan menyempurnakan pahala mereka. Dan ingatlah, Allah tidak suka berbuat kepada orang yang zalim. Allah tidak suka kepada orang yang zalim. Ini ayat ini menunjukkan kepada kita konsep kekuasaan yang Allah Ta'ala berikan dan akan diberikan pahala di atas keimanan, keyakinan yang kita telah perbuat itu. Next, konsep kemanusiaan. Yang mana Allah Ta'ala menyebut, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syuban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Allah Ta'ala panggil semua manusia, wahai manusia. Inna khalaqana, sesungguhnya kamu telah menciptakan. Inna khalaqanakum min zakari wa unsa. Iaitulah daripada laki-laki, jenis laki-laki dan jenis perempuan. Wa ja'alnakum syu'uba, dan kami jadikan mereka ini bersuku-suku, wa qabail, dan berpuak-puak. Untuk apa? Lita'arafu, supaya dapat berkenal-kenalan. Jadi Allah Ta'ala jadikan manusia ini daripada laki-laki dan perempuan supaya mereka dapat berkenal-kenalan. Lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan Allah Ta'ala sambung dalam ayat ini, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling hebat takwanya. Takwa kepada Allah, takwa al-qulub. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mendalam pengetahuannya dan juga apa yang kamu kerjakan. Allah Ta'ala maha mengetahui, alimun, alim maha mengetahui, khabir, mendalam pengetahuannya, keadaan dan amalan kamu. Mana Allah Ta'ala tahu kita ni macam mana, level mana, kita buat apa. Semua Allah Ta'ala tahu. Dan pengetahuan Allah Ta'ala sedia kala. Bukan baru tahu setelah kita buat. Sebelum kita buat, Allah Ta'ala dah tahu dah. Kita ni macam mana. Jadi konsep manusia ni sebenarnya, manusia ini adalah mukallaf. Kan? Iaitulah manusia ini adalah makhluk yang diberi tanggungjawab tertentu yang untuk dilaksanakan. Itu mana mukallaf. Yang diberikan taklif. Maka kemampuan manusia memenuhi keperluan diri sebelum memadai lagi kewajipan ke atas kerohanian belum lagi disempurnakan. Maknanya mestilah kita ini kewajipan melaksanakan kewajipan-kewajipan yang telah ditentukan. Itu konsep keimanan, kemanusiaan, kekuasaan. Itu konsep yang perlu kita perlu tengok dan kaji. Alright. Seterusnya, apakah dia ciri masyarakat yang bertamadun? Apa dia ciri masyarakat yang bertamadun? Next. Yang mana pertama, mereka ini menjalani kehidupan atas dasar melaksanakan tugas sebagai hamba Allah. Jadi kita ni bertugas hanya saja sebagai hamba Allah. Dan khalifah di bumi. Pengganti, pentadbir. Kalau kita hamba untuk beribadat. Kalau kita khalifah untuk mentadbir, di samping kadang-kadang ada manusia, dia rasa dia khalifah, lalu dia tak sembahyang lah. Tak boleh. Dia mesti sembahyang. Itu contohlah. Dan melaksanakan syariat Islam dalam segala aspek kehidupan. Maknanya, dia melakukan syariat Islam dalam segala aspek kehidupan dan membebaskan diri daripada perbuatan syirik. Apa makna syirik? Menyekutukan Allah. Menyamakan Allah dengan makhluk yang lain. Kuasanya, zatnya, sifat. Dalam arti kata, maknanya kehebatan yang Allah Ta'ala dapat. Kan? Yang maksudnya bagaimanakah kita kata masyarakat yang bertamadun ini meletakkan Allah, so dia sebagai hamba Allah, di samping dia hamba Allah, dia tu khalifah, dan khalifah pula
Kadang-kadang dia terlalu jadi khalifah sehingga dia lupa dia adalah hamba Allah. Itu satu hal juga. Tak semayang. Dia mentadbir, dia mengurus, sibuk, ke hulu ke hilir, tapi dalam masa yang sama dia tidak mampu pun menjadi apa? Khalifah dan juga hamba Allah. Bahkan dia buat pula perbuatan syirik dengan mengatakan Allah ada kuasa selain daripada Allah. Jadi syirik pula. Sepatutnya khalifah tadi dan hamba Allah Ta'ala tadi, dia mesti melaksanakan segala aspek kehidupan dan membebaskan daripada perbuatan syirik, yang mana syirik ini adalah inna syirka la zulmun azim. Syirik ini adalah dosa yang paling besar. Okay. Next. Alright. Kita tengok sikit. Apakah dia sumber tamadun Islam? Sumber tamadun Islam. Right. Ustaz tengok sebelum ini ada kawan-kawan kamu dia tulis sumber tamadun Islam 3. Al-Quran, Sunnah, Ijtihad. Dia tak masukkan yang keempat. Apabila Ustaz tanya dia, dia kata, Ustaz saya baca dalam artikel macam ni. Kan? Jadi kamu kena ikutlah yang Ustaz buat ni. Al-Quran, Sunnah, Ijtihad dan tamadun lain. Tamadun lain. Right, kita tengok satu-satu. Apakah yang kita nak memahami konsep Quran itu sendiri? Next, Quran. Apakah yang kita faham tentang Quran? Pertama, Al-Quran ini kita kena letakkan dalam mindset minda kita. Al-Quran ini wahyu Allah Ta'ala kepada baginda Nabi Sallam melalui malaikat Jibril. Jibril turun hanya memberikan wahyu. Memberikan wahyu. Maknanya dia menyampaikan wahyu. Itu maknanya kita nak faham. Jadi Al-Quran ni apa dia? Kalamullah, perkataan Allah. Al-Quran perkataan Allah. Kan? Al-Quran ni perkataan Allah, kata-kata Allah Ta'ala. Kita belajarkan mutakallimin ataupun kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Maknanya Allah Ta'ala berkata-kata. Berapa banyak ayat dalam Al-Quran ni? Ada lebih kurang 6,236 ayat. Ataupun 6,336 ayat. Ada khilaf di kalangan ahli Kufah, Basrah. Maknanya dalam membilang bilangan ayat. Itu telah diperbahaskan lah. Maknanya Quran itu adalah kalamullah dan menjadi mukjizat kepada baginda Nabi SAW. Mukjizat ilmiah lah. Mukjizat bersifat hissi dan juga maknawi. Kan? Maknanya dalam konteks ini dia adalah Al-Quran itu adalah mukjizat. Maknanya siapa-siapa yang mengambil Al-Quran pasti Allah Ta'ala muliakan dia. Kalau dia jadikan Quran tu tempat dia melagu, taranum, nahwan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh, ada orang bertaranum, melagukan Quran. Maka mulia orang ini. Ada orang menjadikan Quran sebagai tulisan, menulis khat sulus, rika'ah, khat kufi, khat diwani, khat ijazah, khat macam-macam khat lah tulisan. Maka mulia orang. Bahkan boleh buat bisnes pula. Ustaz tengok ada orang buat wall tulisan dekat masjid sebagainya beribu. Kan? Maknanya orang yang mengambil Quran walaupun pada tulisan pun mulia. Ataupun orang yang menghafal Quran pun mulia. Bulan Ramadan jadi imam. Kan? Bulan lain pun mungkin jadi imam. Maksudnya kemuliaan. Quran, kalau disandarkan seseorang itu dengan Quran, mulia orang. Walaupun orang tu bukan berkulit putih. Tetapi dia menghafal Quran, mulia orang tersebut. Dan Al-Quran ini mengandungi pelbagai ilmu pengetahuan. Ilmu yang berkaitan dengan dulu, yang sekarang dan futuristik akan datang. Mustakbal yang akan datang. Semua menerangkan tentang sains, teknologi. Macam mana orang buat teori, buat bom. Ambil daripada surah Fil. Yang kita belajar tadi kan. Yang kita sebut tadi. Surah Fil. Surah gajah tu. Tentera bergajah tu. Orang buat kapal selam. Tengok pada Quran. Macam mana dia buat. Kan? Itu contoh. Dan merangkumi ilmu kerohanian dan kebendaan. Dalam Quran ni semua. Nak kita beramal apa. Nak gunakan apa. Nak zikir apa. Nak kita apa. Semua ayat Quran tu ada. Dia punya vitamin dia. Ada benefit dia. Ada kepentingan dia. Dan Al-Quran ini pendorong manusia untuk menggunakan akal fikiran dan segala sumber yang ada. Sebab Islam suruh
Ya Al-Quran suruh kita ni mengkaji, research, kaji, kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mengkajilah. Dan surah Yunus 101 dan juga Az-Zumar ayat 9 Allah Taala sebut Qul hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah wahai Muhammad, apakah orang-orang yang tidak mengetahui la hal yastawil ladzin hal yastawil ladzina la ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, adakah sama orang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Itu soalannya, kan? Sama tak orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Tak sama lah. Orang buta dengan orang melihat pun tak sama. Orang yang nampak orang tak nampak tak sama. Kan tak sama. Maknanya sesungguhnya orang-orang yang dapat mengambil pelajaran dan peringatan hanyalah orang yang berakal sempurna. Maknanya dia kata sini innama yatazakkar ulul albab. Orang yang mengambil pengajaran iktibar daripada satu perkara itulah ada orang ulul albab. Apa dia ulul albab? Al-lubb. Orang yang mempunyai pengetahuan mendalam satu perkara dan dia implement perkara tersebut. Yang mana dalam ulul albab ni diterangkan berkaitan dengan bagaimanakah seorang yang ada nilai spiritual, kekuatan dalaman. Alright, next. Itu Al-Quran. Ada berapa juzuk Al-Quran? 30 juzuk. Ada 114 surah. Ada Mekah ataupun ayat yang turun di Mekah dan ada ayat yang turun di Madinah. Alright, kita masuk yang kedua. Yang kedua iaitulah As-Sunnah. 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 Iaitu segala yang disandarkan kepada baginda Nabi Sallam sama ada pada perbuatan, percakapan dan pengakuan. Itulah sunnah Nabi. Maknanya Nabi cakap, Nabi diam, Nabi ikrar, semua tu menjadi sunnah. Menjadi sunnah. Maknanya perkara yang perlu kita ikutlah, kita follow. Dan sumber kedua terdapat Al-Quran. Kenapa As-Sunnah ini sumber kedua? Sebab dia penghurai, penjelas dan pelengkap kepada Al-Quran. Bukan bermakna Al-Quran tidak lengkap. Kan, na'udzubillah cakap itu. Al-Quran lengkap. Tidak ada orang kata cacat celanya. Kan? Cuma Al-Quran dia hanya sebut policy makers. Contoh Allah Ta'ala kata, Aqimis solat. Dia semayang. Tapi tak terangkan Quran macam mana tata cara semayang. Kena baca apa. Tak diterangkan. Jadi siapa yang menerangkan sunnah? Nabi yang menerangkan. Dan pengabaian kepada dua aspek ini akan menjadikan manusia tidak seimbang. Dan kalau kita jadikan, kita kata cara ini tak ikut fulfill requirement ini, maka kehidupan manusia tidak seimbang. Dan kejayaan Nabi Sallam membentuk kerajaan Islam berasaskan petunjuk Al-Quran di Madinah dan menjadi model pembentukan tamadun yang seimbang. Jadi maksudnya kerajaan yang dibawa oleh Nabi Sallam, yang dipimpin oleh Nabi Sallam, menjadikan Al-Quran dan Sunnah ini sebagai satu model. Macam hari ini kan kita nak jadikan masyarakat memahami, maka perlu kita menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai dusturuna, sebagai perlembagaan kita. Kan, supaya kita melahirkan tamadun yang seimbang, bukan tamadun yang hanya sekerat-sekerat saja. Memahami. Ini yang kedua, sumber yang kedua. Yang ketiga, iaitulah al-ijtihad. Al-ijtihad. Apa makna ijtihad? Maknanya ulama telah memberi pandangan benda-benda perkara yang tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, maka ulama akan berbincang dan mengeluarkan hasil sesuatu yang baru. Contoh, berkaitan dengan COVID-19 ini. Jadi macam mana kita nak putuskan untuk kita nak putuskan rantaian. Jadi ulama pun berijtihad, kita kena jarakkan solat bagi mereka yang solat di rumah Allah ataupun di masjid surau. Tapi kat rumah sendiri tak payah jarak, dalam rumah sendiri. Kan? Maknanya ijtihad ulama nak tengok benda ini macam mana. Dan tamadun yang mana tamadun manusia sentiasa berkembang, sering berlaku pembaharuan
Yang mana terdapat masalah yang memerlukan penjelasan hukum dan tidak terdapat dalam Quran. Dia nak keluarkan satu hukum, tapi Quran tak ada. Quran ni bagi tahu basic. Fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada pakar, jika kamu tak tahu. Itu je ayat Quran. Jadi kita pun bertanya, buat research, kaji semua dah. Dan ulama memainkan peranan berijtihad. Dan ijtihad merupakan gabungan antara wahyu dengan akal dalam membangunkan tamadun Islam. Maknanya ijtihad ni dia fungsinya dualism lah. Kan? Kita ambil hukum hakam dan dibahas secara ilmiah dalam bentuk akal lah. Tapi dalam kerangka yang telah ditentukan tadi. Dan antara isu semasa dan permasalahan seperti derma organ tubuh. Agak-agak dibenarkan ke tidak. Kan? Ataupun tabung susu ibu. Boleh ke tak? Kutik-kutik campur semua boleh tak? Urus niaga melalui internet. Boleh ke tidak? Ini ijtihad ulama. Ulama dah bahas dah ni. Dan yang keempat, tamadun dan budaya lain. Tamadun dan budaya lain. Yang mana Islam adalah bersifat terbuka dalam menerima nilai dan idea daripada tamadun lain selagi tidak bercanggah dengan ajaran Islam. Maknanya ini nilai yang terdapat dalam tamadun. Dan ini memperkaya lagi tamadun Islam. Dan pada dasarnya tamadun Islam banyak dipengaruhi oleh tamadun Barat. Namun begitu ada juga pengaruh daripada India. Ada pengaruh daripada China. Dan begitulah seterusnya akan ada asimilasi. Wallahu a'lam. Off record.